Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung dalam surat 34. Kita berhenti di situ baru ini. Qal musannif al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi bidaraini amin. Wa amma rub'ul ibadat fa'adhkuru fihi min khafaya adabiha. Adapun bahagian ibadat, kata Imam Al-Ghazali, kerana dia akan membahagikan kitab Ihya Ulumuddin ini kepada 4 bahagian. Adapun bahagian ibadat, maka akan saya terangkan nanti peri pentingnya, peri adabnya yang mendalam, sunat-sunatnya yang halus-halus, dan maksudnya yang penuh hikmah yang diperlukan oleh orang yang berilmu yang mengamalkan. Yakni untuk mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi penekanan Imam Al-Ghazali rahimahullah menuntut ilmu ini adalah untuk memahami agama bagi melaksanakan perintah Allah supaya kita dapat meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Itu yang sering disebut oleh Imam Al-Ghazali, bukan saja dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan dalam kitab Aqidah yang beliau tulis Al-Iqtisad fil I'tiqad pun beliau menjelaskan yang sama. Iaitulah tujuan hidup manusia ini adalah untuk mencapai al-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi di akhirat. Bahkan tidaklah dari ulama akhirat. Ini ditegaskan lagi ya. Orang yang tidak memperhatikan kepadanya, yakni kepada perkara yang bakal dia sebutkan tentang ibadat ini. Orang yang tidak akan, kalau seseorang itu dia ulama sekalipun, dia tidak tergolong dalam kalangan ulama akhirat kalau dia mengabaikan ilmu ibadat yang bakal dia tulis dalam rub'ul ibadat, dalam suku ataupun bahagian ibadat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan yang terbanyak daripadanya adalah termasuk yang disia-siakan dalam ilmu fikih. Jadi banyak daripada apa yang dia akan tulis itu yang seolah-olah tidak diberi perhatian oleh kebanyakan kitab-kitab fiqh. Kerana kitab-kitab fiqh ini dia banyak memberi tumpuan kepada hukum hakam, tapi tidak banyak memberi tumpuan kepada rahsia al-asrar, asrar taharah. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, tajuk yang diberikan pun asrarut taharah, rahsia taharah, asrarus salah, rahsia salat, asrarus saum, rahsia puasa, dan sebagainya. Adapun bahagian pekerjaan sehari-hari, maka ini masuk rubu'ul tsani, suku yang kedua, iaitu 10 tajuk yang merangkumi al-adat, iaitu urusan kehidupan. Adapun bahagian pekerjaan sehari-hari, maka akan saya terangkan hikmah pergaulan yang berlaku antara sesama manusia. Jadi maksudnya ialah perkara yang menjadi hikmah, yang menjadi ilmu ataupun kebijaksanaan yang berkait dengan pergaulan sesama manusia yang perlu diketahui, yang dipelajari.
liku-likunya, sunatnya yang halus-halus, dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalu. Yang tersembunyi pada mana apabila tiba masanya lah, dalam bahasa Arabnya Imam Al-Ghazali dia menyebutkan apa ni khafaya al-wara' fi majariha. Ya al-wara' iaitu bagaimana untuk kita bersifat wara' fi majariha dalam segenap kehidupan yang kita lalui. Itu maksud dia. Jadi wara' dalam percakapan lain pula, wara' dalam makanan lain pula, wara' dalam berpakaian lain pula, wara' dalam kita tidur berehat lain pula. Jadi setiap kalau orang kita, orang Melayu ni, kalau sebut wara' saja ni hanyalah dalam bab makan. Tapi kata Imam Ghazali, dia akan jelaskan bagaimana dikatakan wara'. Wara' diterjemahkan oleh terjemah kita ni, Allahyarham Tengku Ismail Yaakob, Kiai Haji Ismail Yaakob, diterjemahkan dalam bahasa kitab Ihya itu disebut wara'. Di sini diterjemah sifat memelihara diri. Memelihara diri yang tersembunyi, mana rahsia lah yang menjadi rahsia kalau tak dibuka oleh ulama-ulama, maka kita dia akan kekal rahsia lah, sebab dia terkandung dalam Quran, hadis yang memerlukan kefahaman dan sebagainya. Maka Imam Ghazali dia kata dia akan ceritakan kepada kita nanti sifat melihara diri, yakni wara' yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya, mana yang menjadi rahsia lah kalau tak dibuka. Dan dia akan ceritanya pada tempat lalu apabila kita melalui tajuk yang berkaitan. Itu yang dimaksudkan. Bila kita melalui tajuk yang berkaitan. Bila dia huraikan kepada kita tajuk makanan, nanti dia akan ceritalah bagaimana untuk bersifat wara', yang memelihara diri dalam ketika kita makan, pakaian, kerjaan dan sebagainya. Iaitu yang harus dipunyai oleh orang yang beragama. Makna kupasan-kupasan, huraian-huraian tentang ilmu yang semestinya setiap orang yang berpegang teguh dengan agama, dalam istilah Arabnya dia kata mimma la yastaghni anha mutadayyinun. Yang suatu yang orang yang nak beragama, dia mesti ada ilmu ni. Itu tak boleh tidak ada ilmu ni. Kalau tidak, dia banyak akan melakukan pelanggaran semasa menjalani kehidupan harian. Adapun bahagian perbuatan yang binasakan, yang diistilahkan kalau orang kita, orang Melayu ni, kalau sebut wara' saja ni hanyalah dalam bab makan. Tapi kata Imam Ghazali, dia akan jelaskan
dia akan jelaskan bagaimana dikatakan warak-warak diterjemahkan oleh penterjemah kita ni, Allahyarham Tengku Ismail Yaakob, Kiai Haji Ismail Yaakob, diterjemahkan dalam bahasa kitab Ihya itu disebut warak. Di sini diterjemah sifat melihara diri. Melihara diri. Yang tersembunyi mana rahsia lah, yang menjadi rahsia kalau tak dibuka oleh ulama-ulama, maka kita tidak akan, dia akan kekal rahsia lah, sebab dia terkandung dalam Quran, hadis yang memerlukan kefahaman dan sebagainya. Maka Imam Ghazali, dia kata dia akan ceritakan kepada kita nanti sifat melihara diri, yakni warak, dan tersembunyi pada tempat-tempat lalunya. Mana yang menjadi rahsia lah kalau tak dibuka. Dan dia akan ceritanya pada tempat lalu apabila kita melalui tajuk yang berkaitan. Itu yang dimaksudkan. Bila kita melalui tajuk yang berkaitan. Bila dia huraikan pada kita tajuk makanan, nanti dia akan ceritalah bagaimana untuk bersifat warak, yakni melihara diri, ya, dalam ketika kita makan, pakaian, kerjaan dan sebagainya. Iaitu, kata dia, iaitu yang harus dipunyai oleh orang yang beragama. Yang makna kupasan-kupasan, huraian-huraian tentang ilmu yang semestinya setiap orang yang berpegang teguh dengan agama, dalam istilah Arabnya dia kata mimma la yastaghni anha mutadayyinun. Yang suatu yang orang yang nak beragama, dia mesti ada ilmu ni. Itu tak boleh tidak ada ilmu ni. Kalau tidak, dia banyak akan melakukan pelanggaran semasa menjalani kehidupan harian. Adapun bahagian perbuatan yang binasakan, yang diistilahkan dengan al-muhlikat, maka akan saya terangkan nanti semua budi pekerti yang tercela yang tersebut dalam Al-Quran. Dengan menghilangkannya, di mana dengan menghilangkannya membersihkan jiwa. Tuan-tuan dan perempuan tambah sikit tu, akan buat dia panggil sengkam situ, dengan menghilangkannya, dengan membuangkannya akan membersihkan jiwa, akan bersihkan jiwa dan mensucikan hati daripadanya, daripada perkara-perkara yang muhlikat, yang boleh membawa kebinasaan tadilah. Saya akan terangkan masing-masing dari budi pekerti itu, yakni budi pekerti yang boleh muhlikat, yang boleh membinasakan kalau bersarang dalam hati. Dia kata saya akan terangkan masing-masing, makna setiap satu, masing-masing mana setiap satu darinya, saya akan terangkan batas dan hakikatnya. Dalam bahasa mantiknya dipanggil haddu, bil haddi. Mana dengan saya akan terangkan ta'rifnya lah, dan batasan ta'rifnya. Kalau mantik ni ta'rif bil haddi, dipanggil mesti bersifat jami' dan mani'. Makna menyeluruh, dan pada yang sama mengeluarkan sesuatu yang tidak berkaitan. Itu makna batas. Meletakkan batas pengertian, dia panggilnya. Menentukan batas pengertian bagi suatu kalimah ataupun suatu ungkapan. Jadi sebagai contohnya nanti, bila dia sebut nanti salah satu daripada perkara yang boleh merosakkan hati ialah ujub. Apa makna ujub? Apa batas makna ujub? Apa membezakan ujub dengan riak? Dan hakikat dia. Hakikatnya apa dia? Kemudian akan saya sebutkan sebab terjadinya punca terjadinya ujub, punca terjadinya riak. Kemudian bahaya yang timbul daripadanya. Kalau kita tidak buang daripada hati kita perasaan riak, ujub, takbur dan sebagainya, itu apa kesan yang bakal berlaku pada hati kita. Kemudian tanda-tanda mengenalinya.
Bagaimana kita nak kenal bahawasanya kita ni telah ditimpa dengan penyakit ujub. Kemudian cara mengubatinya supaya terlepas kita daripadanya. Dan itu juga dia akan jelaskan kepada kita insya-Allah. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis dan kata-kata sahabat Nabi yang disebut dengan asar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ungkapan, ada beberapa ungkapan dari segi dalam ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis. Kita akan berjumpa nanti sunnah, al-hadis. Itu kedua-duanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi ungkapan al-asar. Asarun jamak dia asar. Iaitu merujuk kepada kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat yang mana sahabat tidak sandarkan kepada Nabi. Kalau mereka sandarkan kepada Nabi SAW, itu dipanggil sunnah ataupun hadis. Sama ada qawli, fi'li atau taqriri. Hadis yang berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi ataupun taqriri. Taqriri iaitu suatu amalan yang berlaku di hadapan Nabi ataupun diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak menegahnya. Itu demi takrir. Takrir kerana seorang nabi dia mustahil akan membisu apabila berdepan dengan perkara mungkar. Jadi apabila baginda tidak menegur, itu menunjukkan bahawasanya harus. Adapun bahagian perbuatan yang melepaskan, sebaiknya penterjemah kita dia kekalkan bahasa yang mula-mula sekali. Ini terjemahan kepada Al-Munjiat. Al-Munjiat mula-mula sekali Syekh Haji Ismail Yaqub, penterjemah kita ni, dia terjemahkan Al-Munjiat iaitu dengan menyelamatkan. Kalau tuan-tuan tengok balik muka surat 32 kan, nombor 4 tu bahagian rubu' perbuatan yang menyelamatkan, rubu' al-munjiat. Tapi selepas itu dia terjemahkan melepaskan. Jadi rasanya yang lebih senang kita faham, yang lebih tepatnya adalah menyelamatkan. Adapun bahagian yang keempat, yang terakhir, 10 bab yang terakhir. Yang 10 bab yang terakhir iaitu rubu' al-munjiat. Perkara-perkara yang menyelamatkan. 10 perkara yang menyelamatkan. Ikhlas, taubat, tawaduk, yang rendah diri, mengingati akhirat, mengingati mati. Itu dia masuk dalam 10 bab yang terakhir. 30, bab 31 hingga 40. Kerana dalam Ihya Ulumuddin ada 40 bab semua. 10, 10, 10, 10. Adapun bahagian perbuatan yang melepaskan, yakni yang menyelamatkan, iaitu al-munjiat, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai. Mana disukai oleh syarak. Mana kita berada dalam keadaan yang dicintai ataupun disukai oleh syarak. Yang menjadi budi pekerti orang-orang muqarrabin. Al-muqarrabin maknanya orang yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siddiqin. Siddiqin iaitu orang yang sangat benar. Benar dalam pengertian tidak berpura-pura. Yang sentiasa ataupun dalam pengertian sentiasa membenarkan Allah dan Rasul. Dan juga benar imannya, benar ucapannya dan juga benar perbuatannya. Iaitu perbuatan dia selari dengan apa yang dia yakini dan juga apa yang dia pelajari. Ia mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam. Ini budi pekerti
sifat-sifat yang bila kita miliki sifat itu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Saya akan terangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu batasnya, mana ta'rifannya, hakikatnya, sebab yang membawa tertarik padanya. Maknanya fadilat, faktor-faktor yang menyebabkan kita ni nak memiliki sifat itu. Dia akan bawa hadis-hadis banyak. Contoh Rasulullah kita Ihya Ulumuddin ni, dia mula dengan ayat Quran, kemudian hadis-hadis, ada asar sahabat yang menceritakan, yang memberi targhib, yang memberi galakkan, dorongan sungguh-sungguh kepada kita. Kisah-kisah yang memberi dorongan yang sungguh-sungguh untuk kita mencapai, dipanggil, apa yang sepatutnya kita kejar dalam hidup kita ini. Motivasi lah. Sebab itu di antara kaedah ulama-ulama dulu, menjaga amalan, menjaga tingkah laku, menjaga dipanggil apa, adab, akhlak dan sebagainya, ialah dengan membaca berterusan, berulang kali kitab-kitab seumpama Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Saya akan terangkan tiap-tiap budi pekerti itu batasnya, hakikatnya, sebab yang membawa tarik kepadanya, faedah yang dapat diperolehi daripadanya, tanda-tanda. Apa faedahnya kalau kita jaga sifat ikhlas, taubat? Kalau apa faedahnya kalau kita menjaga, dipanggil daripada bila kita sentiasa merendah diri, kita sentiasa mengingati mati, apa faedahnya? Dia akan jelaskan. Tanda-tanda untuk mengenalinya. Bagaimana kita nak mengenali apakah kita ni sudah ada sifat tawaduk atau belum ada? Apakah kita ni sudah ada sifat cinta akhirat ataupun kita masih tebal dengan cinta dunia? Jadi tanda-tanda untuk mengenalinya pun akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali juga nanti insya-Allah. Dan keutamaan yang membawa kegemaran kepadanya, dan keutamaan yang membawa keutamaan yang ni fadilat lah, keutamaan fadail yang membawa kegemaran kepadanya, serta apa yang ada padanya dari dalil-dalil syariat dan akal fikiran. Dia akan bawa kepada kita yang merangkumi dalil-dalil syariat, sama ada Al-Quran, hadis, ataupun asar, salafus salih, dan begitu juga akal fikiran, hujah-hujah akli, hujah-hujah akal fikiran, rasional, logik akal ni. Kenapa kita perlu melakukan atau memiliki sifat-sifat yang baik itu? Penulis-penulis lain juga mengarang beberapa buku mengenai sebahagian dari maksud-maksud tadi. Akan tetapi kitab ini, mana kitab yang bakal dia tulis ini, berbeza dari buku-buku itu dalam 5 hal. Ini dia nak jelaskan apa kelebihan kitab yang dia akan karang ini. Apakah semata-mata mengulangi saja kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan orang-orang dulu, ataupun di sana ada kelebihan yang khusus pada kitab ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kitab yang dia tulis ini, atau yang bakal dia tulis ini, akan menghuraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis yang lain secara singkat dan umum. Jadi dia akan, kalau dia rasa perlu diperincikan dalam kitab-kitab lain tu ada ditulis tapi ringkas ataupun umum. Maka dalam kitab ini, kata dia akan huraikan, dia akan jelas lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-cerai. Maknanya dalam kitab lain ada, mungkin dalam kitab ni ada sikit, dalam kitab ni ada sikit, kitab sana ada sikit. Padahal perlu dicantumkan supaya pembaca dapat menikmatinya dalam bentuk yang dipanggil apa? Kerana dia saling kait-mengaitkan ilmu itu. Maka kata Imam Ghazali, apa yang terpisah-pisah dalam kitab-kitab yang lain itu dia akan cantumkan dan dia akan susun dan juga atur.
Jadi seolah-olah Imam Ghazali nak memudahkan kita lah, kalau tidak kita terpaksa baca banyak kitab. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Ihya Ulumuddin ni dia merangkumi segala jenis cabang ilmu pada khidmat Imam Ghazali yang diperlukan oleh mukallaf. Yang ketiga, meningkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang. Mana kalau dia tengok panjang Muzela dalam kitab-kitab yang lain, padahal orang awam ini dia hanya memerlukan dalam bentuk yang sederhana saja, sekadar untuk membimbing dia menempuh jalan ke akhirat, maka dia akan ringkaskan dan menentukan apa yang ditetapkan mereka. Ini tuan-tuan dan sekalian perlu jelas sikit, perlu tulis sikit nota di situ. Dalam kitab Arabnya, dalam bahasa Arabnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan wadabtu ma qarraruhu. Dabtu ma qarraruhu. Kata Al-Imam Murtada Az-Zabidi yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin ini, kata dia dabtul qarar ay bayanuhu wa tafsiruhu. Orang Arab ni bila dia kata dabtu al-qarar, qarar makna keputusan. Suatu yang telah dibuat keputusan. Okay. Jadi apa yang telah diputuskan oleh ulama-ulama dulu, aku akan membuat dabit. Dabit supaya orang tidak silap faham. Itu maknanya. Kadang-kadang keputusan tu elok dah. Tapi bila kita tu baca, kita memahami itu tak elok, maka keputusan itu dia lari. Dia lari daripada maksud sebenar para ulama. Jadi kata Imam Ghazali, aku akan lakukan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini diterjemahkan menentukan apa yang ditetapkan mereka. Tapi kalau melihat kepada tafsiran Al-Alamah Murtada Az-Zabidi ini, tuan kena tambah sikit itu. Menentukan maksud sebenar. Maksud sebenar, okay, apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apa yang telah diputuskan oleh para ulama. Itu anda menentukan. Itu anda tulis sikit dalam kurungan tu. Menentukan, okay, maksud sebenar. Apa yang telah diputuskan, diputuskan oleh para ulama. Yang keempat, membuang apa yang membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang. Kalau tadi meringkaskan yang panjang, ini dia buang. Bila berulang-ulang tu, maka Imam Ghazali kata dia akan buang, dia tinggalkan satu saja. Dan menetapkan dengan kepastian di antara yang diuraikan itu. Wa itsbatu ma harraruhu. Ini menegaskan kembali, menegaskan semula. Menegaskan semula. Menetapkan, ini menegaskan semula dengan kepastian di antara yang diuraikan. Mana di perkara yang telah dihuraikan ulama-ulama dulu, ada di antaranya yang perlu penegasan semula. Mana perlu dipastikan semula. Itu maksudnya. Wa itsbatu ma harraruhu. Yang kelima, memberi kepastian hal-hal yang meragukan, yang membawa kepada salah faham. Ini bahasa yang digunakan ialah tahqiq, yang membuat penelitian, semakan, kepastian, hal-hal yang meragukan, yang membawa kepada salah faham. Mana yang boleh membawa kepada salah faham, maka dia akan melakukan suatu penelitian, yakni penjelasan, melakukan penjelasan kepada kita apa yang sebenarnya. Termasuk di antaranya perkara-perkara yang berlaku khilaf di kalangan alim ulama, yang tidak disinggung sedikit pun dalam buku-buku yang lain. Kerana
Jadi tuan-tuan sekalian, tanda sikit di situ, habis selesai situ 5. Okey. Dan yang berikutnya itu Imam Ghazali nak jelaskan kepada kita. Kenapa ulama ni berbeza? Dalam setiap kitab itu ada sedikit perbezaan dalam persembahan, dalam dipanggil penekanan. Dalam sebahagian kitab menekankan suatu perkara dan sebahagian kitab lain pula menekankan suatu perkara. Maka kata Imam Ghazali, kerana semuanya, yakni semuanya, mana semua mereka, itu maksudnya. Semua mereka, ini para ulama yang menulis. Walaupun mereka itu menempuh pada satu jalan, yang ulama-ulama mukhlisin, menempuh satu jalan dalam penulisan mereka, iaitu jalan agama Allah, jalan syariat Allah, untuk memahamkan manusia akan agama Allah, syariat Allah, membimbing manusia melalui tulisan mereka ke jalan akhirat. Dan walaupun mereka itu menempuh jalan yang satu, tetapi tak dapat dibantah, tak dapat dimungkiri, dinafikan bahawa masing-masing orang salik, yakni orang yang berjalan pada jalan Allah itu, mempunyai perhatian tersendiri. Jadi masing-masing mereka itu masing-masing ada fokus, ada sesuatu yang dia anggap pada penilaian dia itulah yang paling penting. Kemudian yang lain pula melihat yang lain pun yang penting, yang paling penting itu atau penekanan itu adalah sekian-sekian. Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu tak satu benda yang tak dapat dinafikan lah. Masing-masing ulama itu ada kecenderungan yang tersendiri kepada suatu hal yang tertentu baginya, dan dilupakan teman-temannya, mana tidak ditumpukan oleh teman-teman dia yang lain, yang sama menempuh suluk jalan as-salik, sama-sama jadi as-salik, menempuh jalan kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, ada para ulama yang memberi tumpuan kepada Quran, baca Quran. Ada yang memberi tumpuan kepada salat. Itu contoh. Ada yang beri tumpuan kepada puasa. Dan ada yang beri tumpuan kepada al-azkar, zikrullah. Jadi itu tak dapat dipanggil apa? Tak dapat dinafikan lah. Kepada suatu hal tertentu bagi dirinya dan dilupakan oleh teman-teman yang lain. Mana tidak ditumpukan. Dilupakan maknanya kurang diberi tumpuan oleh ulama-ulama yang lain. Atau dia tidak lalai dari perhatian itu, akan tetapi lupa dimasukkannya ke dalam buku-bukunya. Jadi ada di antara ilmu itu yang tidaklah diabaikan dalam peringkat diri dia, penulis itu. Cuma dia tidak masukkan dalam kitab dia. Tidak masuk dalam kitab dia. Atau ia tidak lupa, akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang malingkannya daripada menyingkapkannya yang tertutup daripadanya. Ilmu yang daripada menyingkapkan, makna menyelak dan membuka daripada apa yang tertutup daripadanya, daripada ilmu. Jadi dia tidak lalai, tapi ada sesuatu yang malingkan dia untuk menulis, untuk mendedahkan. Di antaranya, bagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, kita sebut berulang kali. Di antaranya ialah dia tidak masukkan dalam kitab kerana halangan, dia panggil halangan kefahaman, dia panggil. Halangan kefahaman. Dia bimbang, takut nanti pembaca itu akan salah faham. Jadi sebab itu dia hanya meletakkan rumus. Dia hanya meletakkan perkataan sajalah, tapi tak dihurai lanjut. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Selepas ini dia akan cerita dekat kita bahawasanya ilmu ni ada dua cabang. Ilmu ada dua cabang. Satu ilmu mukasyafah dan satu lagi ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ni tangga yang paling tinggi. Dan ilmu muamalah ini berada di bawah daripada ilmu mukasyafah. Tapi Imam Ghazali dalam kitab dia ini, ilmu mukasyafah ini, dia hanya sebut saja. Dia tidak tulis. Yang dia tulis itu banyak ilmu muamalah. Kenapa dia tidak tulis ilmu mukasyafah? Adakah dia tidak tahu? Dia tahu. Tapi kalau dia tulis, nanti kita akan silap faham. Akal kita tidak dapat menjejak, dipanggil kefahaman yang sebenar tentang ilmu mukasyafah itu. Kerana ilmu mukasyafah ini adalah ilmu yang tidak dipelajari daripada mana-mana kitab. Sebaliknya ilmu yang diperolehi anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah tuan-tuan sekalian, maknanya ada halangan. Bukan dia tidak sedar ataupun dia terlupa menulis, tapi dia nak tulis tapi ada sesuatu yang menghalang dia. Maka dia membatalkan niat untuk menulisnya. Ataupun dia tidak menghadirkan niat untuk menulisnya daripada awal lagi. Maka inilah keadaan-keadaan khusus bagi kitab ini, serta inilah keistimewaan khusus bagi kitab ini. Di samping mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu, makna yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain. Jadi kesimpulannya, Ihya Ulumuddin ini dia memiliki keistimewaan yang tersendiri berbanding kitab-kitab yang lain. Pada masa yang sama, dia juga merangkumkan kandungan-kandungan kitab-kitab yang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang baca kitab Ihya Ulumuddin ini, dia dapat berpada dengan ihya daripada kitab-kitab yang lain. Itu kesimpulanlah yang kita dapat lakukan, dan Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian, penulis Imam Ghazali sendiri pun menegaskan supaya kita dapat memahami yang sama, dan daripada apa yang anda perhatikan pun begitu juga oleh ulama. Dan mereka berusaha untuk meringkaskan Ihya Ulumuddin. Bila ditanya kenapa kamu tidak tulis kitab kamu sendiri, kenapa perlu dalam bab hati ni, dalam bab nak gabungkan ilmu yang membimbing manusia menuju jalan ke akhirat, kenapa kamu mengambil keputusan untuk meringkaskan ihya, tidak menulis sendiri? Menulis ini lagi mudah. Kita tak terikat dengan amanah menakalkan daripada orang lain. Kerana bila kita meringkaskan kitab orang lain, kita mesti bersifat amanah dalam menakalkan ilmu. Kerana banyak ulama mereka menjawab, kerana kitab Ihya ini dia ada keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain, dan mungkin tidak akan tercapai kalau kita mengarang sendiri kitab itu, tidak mencapai. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, itu kelebihan yang ada pada Ihya Ulumuddin yang menyebabkan banyak sejak pada zaman Imam Ghazali atau zaman selepas Imam Ghazali, banyak dipanggil kitab-kitab yang lahir selepas itu yang merupakan mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi sebab itu mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kalau selepas ini kalau kita tidak baca kitab asal ni pun, kita baca kitab mukhtasar, ringkasan Ihya Ulumuddin pun bagus juga. Kemarin dulu ana menziarahi kedai buku di Polis ni, Pustaka Nuraini, dan anda perhatikan ada terjemahan yang salah satu terjemahan lah kepada ringkasan Ihya Ulumuddin yang dikatakan Imam Ghazali ringkas sendiri. Ini kitab asalnya. Ringkasan Ihya Ulumuddin ini mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini mukhtasar Ihya Ulumuddin, satu jilid ya. Dia dalam daripada 4 jilid yang tebal, yang besar-besar itu.
Menjadi 286 muka surat. Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang mana Imam Al-Ghazali sendiri yang meringkaskan. Kalau tengok pada perkata tu, memang jelaslah dia menentangkan bahawasanya dia memang kitab ni hasrat hati dia untuk meringkaskan Ihya Ulumuddin. Itu kata penulis, pengarang sendiri. Cuma di sana ada pula pandangan yang berkata Mukhtasar Ihya Ulumuddin ni tidak dihasilkan oleh Imam Ghazali sendiri, tapi dihasilkan oleh individu yang lain. Tapi dalam makhtutat menuliskan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan anda yakinlah tengok pada surah kata ini, khutbatul kitab. Ini memang Imam Al-Ghazali sendiri yang menulis perkataan ni, maknanya sebab dia sandarkan pada diri dia lah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, Mukhtasar ni memang merangi 40 bab. Nah, dia tidak buang walaupun satu bab. Cuma dipersembahkan semula dalam bentuk ringkasan daripada kitab yang asal. Dan ada dua cetakan. Dan jadi anda berjumpa lah terjemahan ringkasan Ihya Ulumuddin ni. Ini terjemahan, dan sebelum ni anda dah memiliki dua terjemahan oleh penterjemah yang berbeza. Ada kekurangan, ada kelebihan dia sendiri. Dan bila anda jumpa lagi yang ketiga ni, orang lain pula. Tapi Indonesia lah, semua Indonesia. Tiga terjemahan yang anda miliki, yang terbaru anda baru beli kemarin dulu. Dan anda perhatikan terjemahan ni, alhamdulillah, dari segi bahasanya pun senang dipahami dan sebagainya. Ini contoh bagi tuan-tuan sekalian. Kalau tak dapat baca kitab asal kerana panjang, tuan boleh baca. Ini satu jilid saja. Satu buku ni sajalah. Ada 40 bab Ihya Ulumuddin. Satu buku ni mengandungi 40 bab daripada kandungan kitab Ihya Ulumuddin, di mana cuma dipersembahkan dalam bentuk ringkasan. Ini adalah keluaran. Ini ringkasan kitab yang sama, keluaran Jaha Bursa yang ini Jaha Bursa. Maksudnya keluaran Jaha Bursa yang ringkasan Ihya Ulumuddin juga. Okey, balik pada tajuk kita, tuan-tuan sekalian. Cuma satu, tuan-tuan sekalian, perkongsian. Cuma belum ada terjemahan. InsyaAllah mungkin, ataupun ada terjemahan, cuma anda mungkin belum jumpa lagi. Ini bagi anda sendirilah, pada pemerhatian pandangan peribadi, ringkasan Ihya Ulumuddin yang paling baik, yang dihasilkan oleh Syekh Salih Asy-Syami. Muhazzab, nama dia Al-Muhazzab. Al-Muhazzab min Ihya Ulumuddin. Al-Muhazzab min Ihya Ulumuddin. Tapi anda belum nampak, dia 2 jilid. Dia belum 4 jilid, menjadi 2 jilid, agak masih panjang. Tapi kenapa anda sebut sebagai ringkasan Ihya yang paling baik? Yang pertama sekali, pengarang dia, Syekh Salih Asy-Syami ini, dia memberi komitmen kepada hadis sama. Iaitu dia hanya membawa masuk, dia telah memilih daripada Ihya Ulumuddin hadis-hadis yang sahih. Jadi maknanya kita tak perlu bimbang lagi lah dalam masalah. Macam kita baca kitab, anda baca pada tuan-tuan pun, anda akan pastikan anda rujuk dalam tahqiq Al-Iraqi dari hadis, untuk melihat hadis itu.
Mana akan jelaskan pada tuan-tuan sekalian berdasarkan tahqiq Imam Iraqi dan juga Imam Az-Zabidi. Hadis tu bagaimana? Kalau sahih, sahih. Kalau hasan, hasan. Kalau daif, daif. Kalau maudhu', maka kita akan jelaskan dia sebagai maudhu'. Itu di segi amanah lah, disiplin. Disiplin kita. Apa ni, kitab Muhadzab ini insya-Allah kalau ada terjemahan nanti, tuan-tuan belilah insya-Allah baca. Mana kerana pengarang dia itu, dan itu yang pertama. Mana dia tolong semak hadis. Yang kedua, pengarang kitab ni, Syekh Saleh Syami, dia menakalkan, dia ringkaskan daripada Ihya Ulumuddin, tapi dia mengambil bahasa Imam Ghazali sendiri. Itu di antara keistimewaan dia. Maknanya dia hanya pindah untuk wacana, penanda wacana saja untuk menselarikan balik. Kalau pengarang-pengarang lain, dia ringkas tu, dia ringkaskan struktur bahasa sama. Maknanya bahasa sudah jadi bahasa dia, cuma pengertian saja daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Muhadzab Ihya Ulumuddin. Jadi tuan-tuan sekalian, bila nak sebut 2-3 kitab ini untuk pengetahuan kita, tapi yang perlu bagi tuan-tuan tu ialah memiliki satu. Dan satu yang dipanggil apa? Yang disyorkan oleh orang yang pernah baca, terjemahan dia elok dan sebagainya. Itu sudah madai lah bagi kita. Kerana bagi seorang ustaz, mungkin dia perlu untuk memiliki 2-3 naskah contoh. Tapi bagi tuan-tuan sekalian tu madai dengan satu saja. Kerana kalau banyak sangat tuan-tuan miliki itu nanti orang panggil apa, tak khatam lah. Kalau orang panggil tidak. Yang paling utama kata ulama kita ialah biarlah kitab yang kita miliki itu tidak banyak sangat, tapi kita sentiasa mulazamah, memerhatinya, membacanya dan sebagainya. Okey. Ada soalan tanya tu di mana nak beli kitab ringkasan Ihya Ulumuddin ini, tuan-tuan boleh search saja dalam, asalnya dalam Shopee ada ni. Dalam Shopee pun ada. Kalau nak minta apa ni, bimbingan mukminin pun okey juga. Pun sama. Bimbingan mukminin sama macam ni juga. Muhadzab. Bimbingan mukminin tu adalah ringkasan oleh Syekh Al-Alamah Jamaluddin Al-Qasimi. Dia juga disiplin yang sama, iaitu dia hanya mengambil hadis-hadis yang sahih. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu pun boleh juga. Cuma beza dengan Muhadzab ini, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dia telah mengubah struktur bahasa. Kerana bahasa itu bahasa yang disusun semula, bukan bahasa asal Imam Ghazali lagi. Tapi konten itu, pengertian itu memang daripada Imam Al-Ghazali. Dan bimbingan mukminin ini dah diterjemahkan lah banyak versi. Cuma satu saja tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak kena cari terjemahan bimbingan mukminin, terjemahan yang paling elok. Terjemahan yang paling baik lah. Yang paling elok. Yang nak perhatikan, cuma nak tak sempat nak catat, baru ni pun nak tengok juga di apa ni, di Pustaka Nuraini itu, terjemahan ringkasan Ihya Ulumuddin oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Terjemahan tu elok, cuma tak pasti penerbitnya tu untuk nak sebut pada tuan-tuan sekalian. Cuma dia wujud dalam 4 jilid kalau tak silap. 4 jilid kalau tak silap lah. Wallahu'alam. InsyaAllah nanti kalau nak tempat perhatikan akan beritahu lah kalau dari segi terjemahan daripada ringkasan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yang sedia maklum, yang terkenalnya itu Pustaka Nasional tu lah. Di sana ada satu lagi terjemahan lain. Terjemahan oleh penerbit yang lain. Yang anda perhatikan memang terjemahan dia tu elok lah. Kita balik pada kita, insyaAllah. Kita ada 10 minit lagi. Maka inilah keadaan-keadaan khusus bagi kitab ini, serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu. Sesungguhnya yang bawa aku mendasarkan, makna membina kitab ini atas dasar 4 bahagian adalah 2 hal. Jadi timbul persoalan, kenapa Imam Ghazali
bahagikan kitab berempat kategori. Apa rasionalnya, apa sebab dia. Ini dia nak jelaskan kepada kita. Yang pertama, ada dua faktor. Kenapa dia susunkan kitab dia ni kepada 4 bahagian. Dan setiap bahagian pula ada 10. Iaitu pendorong asal, pendorong yang asli, ataupun yang asas, bahawa susunan ini pada menjelaskan hakikat dan pengertian adalah seperti ilmu daruri, ilmu yang mudah, tak memerlukan kepada pemikiran mendalam. Okay. Wallahualam, tuan-tuan dan sekalian. Ada dari segi terjemahan di sini, anda agak tak bersetuju lah dengan penterjemah. Wallahualam lah. Bukan nak kata kita pandai berterjemah ni, tidak, kerana yang menterjemah ni pun seorang yang hebat. Dia juga lah yang menterjemah kitab Al-Um, dan mana pun ada naskah terjemahan dia, kitab Al-Um. Memang puas hatilah terjemahan dia, dan begitu juga Ihya Ulumuddin. Keseluruhan pun puas hati dari segi dapati dengan syarah Murtada Az-Zabidi, kemudian dengan sebuah sikit ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni. Cuma di sini ni, nasihat yang lebih tepatnya ialah, kalau tuan-tuan dan puan sekalian nak salin dulu. Terjemahan, kalau anda terjemah lah. Anda agak berbeza sikit lah pandangan di sini dengan dia. Maksud Imam Ghazali ialah pendorong asal bahawa susunan ini pada pemerhatianku, melihat dari segi hakikat dan juga pengertian, dia panggil. Mana melihat dari segi hakikat dan pengertian, maka penyusunan dengan 4 dasar ini merupakan suatu yang daruri. Daruri dengan maksud yang niscaya, yakni yang tak dapat dielakkan. Yang mesti, yang perlu. Kenapa? Sebab pengetahuan yang menuju ke akhirat itu terbagi pada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dan ilmu muamalah itu terbahagi 2 pula. Iaitu zahir dan batin. Batin bagi 2. Zahir bagi 2. Itu jadi 4. Jadi, kita ulang sekali lagi. Dorongan yang asas bahawa susunan ini, makna susunan kepada 4 bahagian ini, pada pemerhatianku dari segi hakikat ilmu syarak dan juga pengertian ilmu syarak itu sendiri, maka pembahagian ini merupakan suatu benda yang daruri, yang tak dapat yang tak dapat tidaklah. Kepada ilmu tu perlu dibahagikan kepada 4. Melihat kepada hakikat dan juga pengertian yang dapat kita fahami secara keseluruhan daripada agama itu. Sebab dia kata pengetahuan menuju ke akhirat itu terbahagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Yang dimaksudkan ilmu mukasyafah ialah yang diminta mengetahuinya saja. Tulis sikitlah kurungan itu. Yang dimaksudkan ilmu mukasyafah ialah ilmu yang diminta, yakni dicari. Mana yang kita minta lah. Kita minta orang mengajar kita, kalau kita nak minta lah, ataupun kita mohon daripada Allah kerana sebagai ilmu itu sekadar untuk mengetahui saja. Untuk menyingkapkan, dipanggil rahsia, itu ilmu mukasyafah. Dan yang dimaksudkan, tulisan kurungan, dan yang dimaksudkan ilmu muamalah pula ialah yang diminta, yang dicari, di samping mengetahuinya, hendaklah diamalkan. Mana bukan saja kita nak mengetahui, tapi yang penting tu ialah kita nak tahu, pada yang sama kita nak buat, nak beramal. Itu makna beza mukasyafah muamalah. Ilmu mukasyafah, mana ilmu yang mana kita mencarinya, kita berdoa kepada Allah supaya kita ni terdedah rahsia, dia panggil. Terdedah rahsia yang masih tersembunyi. Sekadar itulah untuk kita mengetahui. Tapi ilmu muamalah pula, kita memintanya, mencarinya
Okey, bukan saja untuk mengetahui, tapi juga untuk diamalkan. Dan yang dimaksudkan dari kitab ini, kata Imam Ghazali, maksud dia menulis kitab ini ialah ilmu muamalah sahaja. Tidak ilmu mukasyafah. Yang tidak mudah menyimpannya di dalam buku-buku. Mana yang sukar untuk ditulis dalam buku-buku. Meskipun menjadi tujuan maksud para pelajar, para penuntut dan keinginan perhatian orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar dalam hidup dalam agama ini, memang dia, itulah yang dia cari, ilmu mukasyafah. Mana ilmu rahsia ketuhanan, ma'rifatullah, dia panggil rahsia batin, rahsia tentang ruh, rahsia tentang mana segala rahsia-rahsia lah, segala rahsia alam ghaib dan sebagainya, itu yang mana hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bagi, kerana pintu khazanah rahsia alam ghaib itu hanyalah dimiliki oleh Allah Ta'ala sahaja. Jadi walaupun menjadi tujuan para pelajar dan keinginan perhatian orang siddiqin, tapi tak dapat dituangkan dalam buku. Sukar untuk dimasukkan dalam buku. Jadi sebab itu, kata Imam Ghazali, dan ilmu muamalah itu adalah jalan kepada ilmu mukasyafah. Tetapi para Nabi, rahmat Allah kepada mereka, tapi para Nabi, mereka sendiri tidak memperkatakannya kepada orang banyak selain mengenai ilmu. Jadi para Nabi sendiri tidak memberitahu, tidak menceritakan kepada orang lain, melainkan ilmu untuk jalan dan petunjuk pada ilmu mukasyafah itu. Contoh tulisan kurungan, yakni ilmu muamalah. Jadi adakah para Nabi apabila mereka tidak menceritakan kepada manusia ilmu mukasyafah, menunjukkan bahawasanya mereka tidak tahu, mereka tahu. Tapi para Nabi ini, mereka menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala saja untuk disampaikan. Adapun ilmu mukasyafah, mereka tidak memperkatakannya selain dengan jalan rumus dan isyarat. Rumus lambang lah, rumzun, perlambangan, yang merupakan contoh dan kesimpulan. Yang merupakan, tuan-tuan tulis itu, yang berupa, bukan merupakan, yang berupa. Yang berupa contoh dan kesimpulan. Ya. Mana tidak diperincikan. Tidak diperincikan lebih lanjut. Macam Imam Al-Ghazali lah, dia sebut mukasyafah, kemudian dia tinggalkan kita menjadi tanda tanya. Ilmu apa ilmu mukasyafah ini? Mana menjadi persoalan lah. Setakat itu saja. Dan nanti kalau ada rezeki, Allah Ta'ala sendiri yang akan masukkan kefahaman itu dalam hati kita. Dan begitu juga contoh, kalau tuan-tuan dan puan nak lihat bagaimana contoh ilmu mukasyafah, yang mana para Nabi sendiri, mereka tidak menyampaikan kepada manusia, melainkan kata Imam Ghazali dalam berupa contoh dan kesimpulan. Contoh tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam kisah Khidir dan juga Nabi Musa AS. Yang diberi contoh. Contoh bagaimana seorang individu yang telah diberi ilmu mukasyafah oleh Allah Ta'ala, iaitu Khidir. Dia bagi contoh dalam bentuk keputusan dia, tindak tanduk dia, yang Nabi Musa AS sendiri pun tak dapat faham. Namun akhirnya, setelah dia memberi penjelasan, barulah nampak, rupanya begitu. Wallahualam. Kerana para Nabi itu tahu akan singkatnya faham orang banyak untuk dapat mikulnya. Maknanya kefahaman orang banyak, orang awam, pemahaman mereka itu terlalu singkat untuk dapat memikul bebanan. Kalau diceritakan perkara-perkara yang mukasyafah itu menyebabkan menjadi bebanan pada pemikiran mereka.
Maka kata Imam Ghazali, alim ulama itu adalah pewaris Nabi-Nabi, maka tiada jalan bagi mereka untuk berpaling daripada mengikuti dan matuhinya. Yang ini matuhi Nabi-Nabi. Jadi kalau Nabi-Nabi sendiri tidak menceritakan lebih lanjut ilmu kasyafah, tiba-tiba alim ulama menulis menceritakan, maka mereka bukan lagi pewaris Nabi-Nabi. Mereka sudah bersifat lebih daripada Nabi-Nabi. Nah, itu maksud Imam Ghazali di sini. Maka dia pun sama juga. Sebagai seorang ulama, maka dia tidak akan menulis ilmu kasyafah ini. Sebagai mengikuti jalan para Nabi dalam penyampaian ilmu. Jadi sekarang ni jelaslah bahawasanya walaupun ilmu dari segi cabang besarnya terbagi pada dua, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah, tapi ilmu mukasyafah tak boleh ditulis, tak boleh cerita, maka tinggallah satu lagi iaitu ilmu muamalah. Maka kata dia, kemudian ilmu muamalah itu terbahagi kepada yang pertama ilmu zahir, iaitu ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. Yang kedua ilmu batin, iaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati. Tuan-tuan titik di situ. Dan selepas itu tu mesti kena pisahkan. Mesti pisahkan. Dia tak boleh masuk dalam ilmu batin. Kita titik situ. Kemudian ilmu amalah itu terbagi kepada yang pertama ilmu zahir, iaitu ilmu mengenai amalan perbuatan anggota badan. Dan yang kedua ilmu batin, iaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati. Titik situ. Kemudian ayat yang baru. Ayat yang baru patutnya dipisahkan perengah yang baru. Dan yang melalui anggota badan. Makna ilmu yang pertama adalah ilmu zahir, iaitu yang berkait dengan anggota badan. Ada kalanya adat kebiasaan dan ada kalanya ibadah. Dua cabang. Jadi ilmu muamalah ada dua cabang. Iaitu ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir ada dua cabang pula. Yang pertama, cabang adat kebiasaan, al-adat. Ada 10 bab, Imam Ghazali akan hurai. Rubuk yang kedua. Dan ada kalanya ibadah. Ada 10 bab lagi. Dan yang datang pada hati pula. Dan yang datang pada hati, iaitu ilmu batin. Mana yang berkait dengan hati, ilmu yang berkait. Ilmu yang datang pada hati, mana ilmu yang berkait dengan hati pula. Yang dengan sebab terdinding daripada panca indera. Ini tuan-tuan jadikan dia ungkapan Imam Ghazali untuk menjelaskan kenapa ilmu itu disebut ilmu batin. Ilmu hati disebut ilmu batin. Iaitu dengan sebab terdinding dari panca indera. Maka perkara yang berkait dengan kebatinan ini tidak dapat ditanggapi oleh panca indera. Termasuk dalam alam malakut. Yang termasuk, itu yang termasuk dalam alam malakut. Ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Mana kalau ilmu zahir tadi terbahagi dua, itu adat dan ibadat. Ilmu yang berkait dengan hati pula, iaitu dia menamakan ilmu batin. Sebab apa nama ilmu batin? Kerana dia terdinding daripada panca indera yang 5, hanya dikenali oleh hati manusia. Yang mana ilmu itu termasuklah ilmu alam malakut. Ada kalanya dia terpuji dan ada kalanya tercela. Jadi yang terpuji itulah yang termasuk dalam kategori al-munjiat, iaitu perkara-perkara yang menyelamatkan. Ada 10 bab. Dan yang tercela itu pula masuk dalam kategori al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Maka kata Imam Ghazali, seharusnya lah, ini yang menterjemah Daruri tadi ni. Kata dia pendorong asli ialah kerana pembahagian ini pada hakikat dan pengertian ilmu itu sendiri, sebagaimana yang aku dapati, pembahagian ini suatu benda yang mesti, yang niscaya, yang tak dapat dielakkan. Maka seharusnya lah kata Imam Ghazali, ilmu itu terbagi dua, itu zahir dan batin. Bahagian zahir yang menyangkut dengan anggota badan terbahagi kepada adat, kebiasaan dan ibadah. Bahagian batin yang menyangkut dengan hal ehwal hati dan budi pekerti jiwa terbahagi kepada yang tercela dan terpuji. Jadi semuanya berjumlah 4 bahagian. Dan tidaklah kurang perhatian pada ilmu muamalah dari bahagian-bahagian ini. Maksud apa yang akhir ni? Dan tidak dan
Kalau tuan-tuan dan puan sekalian parti dalam tag asal dia kata wala yashuzzu nazrun fi ilmu muamalah an hadhil aqsam. Sebarang pemerhatian siapa-siapa yang merhati kepada ilmu muamalah, apa saja ilmu dalam agama ini yang berkaitan dengan muamalah, maka tidak dapat dipanggil tidak lari daripada 4 bahagian. Kalau tuan-tuan mengaji bab taharah, maka dia masuk dalam kategori yang mana? Ilmu zahir berkait dengan ibadat. Bila tuan-tuan mengaji fiqh tentang jual beli, maka dia masuk dalam rubuk ataupun bahagian yang kedua yang berkait dengan adat. Dipanggil kebiasaan hidup seharian. Kalau tuan-tuan mengaji kitab tasawuf pula, mengaji kitab penawar bagi hati, bertemu dengan sifat-sifat mazmumah bagi hati, maka masuk dalam rubuk as-salis, bahagian yang ketiga, iaitu al-muhlikat. Jadi sebab itu kata kalau sebaiknya tidaklah dapat lari, tidak kurang diterjemah kurang, yashuzzu diterjemah kurang. Syuzzu ni lah tidak dapat dipanggil tidak terkecuali, dan tidaklah terkecuali sebarang perhatian pada ilmu muamalah daripada 4 bahagian ini. Partilah mana-mana sekalipun ilmu muamalah, maka tidak akan ada yang dapat terkecuali daripada tergolong dalam salah satu daripada bahagian-bahagian ini. Tuan-tuan sekalian, kita ada itu pendorong yang asas dan ada pendorong yang kedua. Ada pendorong yang kedua. Pendorong yang kedua yang mendorong dia membahagikan kepada 4 bahagian ini. Dan kita tinggal lagi 3 perenggan kecil ini. Tapi tak dapat kita nak teruskan lagi. Tuan-tuan muslim kerana pun pagi ini ada kuliah duha di Matin. Kalau tak ada kuliah duha ni, memang anda nak sambung lah. Supaya kita boleh habiskan mukadimah Ihya Ulumuddin dalam majlis kita pada hari ini. Tapi tak dapatlah. Ada masa setengah jam lagi untuk anda standby untuk kuliah tafsir di Matin duha. Kita berhenti di sini insya-Allah. Maknanya kita ada satu majlis lagi lah. Satu majlis lagi untuk kita selesaikan mukadimah Ihya Ulumuddin. Setelah itu kita fikirkanlah sama ada kita nak sambung bab ilmu, ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan rasakan bahawa lambatlah kalau kita mengaji kitab Ihya ini yang asal, kerana dia 4 jilid, ada 2000 muka surat. Kalau terjemahan Allahyarham Tengku Haji Ismail Yaakob ni, dia ada 2000 muka surat yang dalam PDF yang dia bagi percuma tu lah, dalam talian internet tu yang tuan-tuan boleh download, dan cuba anda dah tolong download lah. Bagi dah pada tuan-tuan perempuan tu. Kalau nak pakai yang ini, dia ada 2000 muka surat. Memang panjang lah. Tapi kalau tuan-tuan rasa kita nak mengaji kitab ringkasan Ihya Ulumuddin, yang ini dia lebih kurang dalam 500 muka surat. Yang ini ada 40 bab juga ringkasan. Yang ini ada 4. Yang ini lebih kurang dalam berapa ringgit lah. Dalam 20-30 ringgit gitu saja. Cuma tuan-tuan kalau kita nak mengaji kitab ini, tuan-tuan dan perempuan kena belilah. Yang beli, kemudian kita boleh mengaji sama-sama insya-Allah. Dan tolong baca. Tolong huraikan sekadar yang faham. Kalau yang tak faham tu kita tinggalkan, kita tanya alim ulama kita insya-Allah. Begitulah tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Ada satu majlis lagi untuk kita selesaikan terjemahan mukadimah Ihya Ulumuddin, dan selepas itu kita akan fikirkan sama ada kita nak teruskan ataupun kita beralih pada kitab yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama insya-Allah. Kiana putuskan ya.